Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah apa yang kamu akan belajar pada hari ini, 20 hari bulan 4, yaitu modul 3, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Jadi, 3.2, di bawah 3.2 dokumen sumber, hari ini kamu mesti boleh menerangkan fungsi dokumen sumber yang seterusnya, yaitu memo, invoice, nota debit, nota kredit, bil bayaran, folio pelanggan. Kemudian cikgu akan ajar juga kamu macam mana padankan dokumen sumber perniagaan dengan setiap urus niaga yang berkaitan. Yang ini sambil kita bentang kita punya jenis dokumen sumber, sambil tu cikgu bagi tahu lah kamu dia jenis perniagaan apa. Kemudian kamu boleh lengkapkan maklumat penting dalam dokumen perniagaan itulah, termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai. Okey, untuk diskaun niaga dan diskaun tunai ini dia hanya duduk untuk di beberapa dokumen sumber saja ya, tidak semua. Kalau semua kan 17. Jadi kalau diskaun ni dia ada dalam lebih kurang ada 3 dokumen je dia duduk ya di situ, lebih kuranglah dalam pelajaran kamu. Okey. Sekarang kita terus tengok buku teks kamu. Natalie, Nisa, kamu dengarkah? Aisyah ni si Sima kah? Aisyah ni Sima kah? Okey, kita teruskan lah. Dokumen yang seterusnya adalah memo. Okey, adakah kamu ada jumpa memo dekat rumah kamu yang cikgu suruh cari hari tu? Respon. Ada? Tidak ada cikgu. Tak jumpa? Okey, tak apa. Okey, terus ya. Okey. Memo ni biasanya adalah untuk kegunaan dalam kita punya perniagaan je, dalam kita punya bangunan, dalam kita punya kedai. Okey, dalam kita punya kita punya orang dalam je lah dalam perniagaan. Kamu kan ada sudah belajar pengguna dalaman, pengguna luaran kah? Kamu sudah belajar kah? Belum. Okey. Jadi, tujuannya dikeluarkan adalah untuk memaklumkan tentang sesuatu urus niaga yang tidak ada dokumen sokongan. Contohnya kalau kita sebagai pemilik perniagaan, kita membuat ambilan. Okey? Okey. Contohnya kalau kita membuat ambilan, okey, kalau kita sebagai bos kan, kita sebagai pemilik, kita membuat ambilan. Kita tidak akan ada dokumen sokongan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh kasih keluar memo. Ini contoh memonya ya. Contoh saya, setiap company lain lah dia punya format memo tu. Okey. Selain membuat ambilan, okey, selain membuat ambilan, contoh urus niaga lain seperti kamu mau bawa masuk modal tambahan. Okey, kamu ada ni kan, kamu ada duit lebih, duit poket kamu lah, duit pribadi kamu sebagai pemilik perniagaan, kamu ada duit pribadi kamu mau suntikkan modal tambahan dekat dalam kau punya bisnes. Jadi kamu pun kena gunakan memo sebagai dokumen sumber. Okey. Yang ketiga adalah catatan pembukaan. Catatan pembukaan ni biasanya bila kita mau mulakan perniagaan. Okey, kita akan tulis di situ memulakan perniagaan dengan aset berikut. Kita kasih masuk semua dalam memo tu. Salinannya ada satu je sebab kita tidak melibatkan orang luar kan. Kita dalam company je. Jadi ada satu je salinan. Kemudian tujuannya adalah untuk mengelakkan risiko berlakunya penyelewengan dalam sebuah perniagaan. Hanya menurunkan kuasa kepada jawatan tertentu sahaja untuk mengeluarkan memo. Okey? Kalau kita membuat ambilan kan kalaupun kita ni bos sekalipun dekat company tu, kita kena rekod apa yang kita ambil, berapa yang kita ambil, okey, supaya tidak ada berlaku penyelewengan. Penyelewengan ni macam penipuan dalam kita punya maklumat keuangan tu. Okey, jadi
Kalau kita sebagai bos, katakan kita punya company so besar, kan kita tidak masalah mau tulis semua-semua ni, kita ada banyak benda yang kita mau plan kan sebagai seorang bos. Jadi kita turunkan kita punya authority, kuasa kita kepada kita punya pekerja yang dipercayai lah untuk membuat memo untuk apa-apa je lah untuk urus niaga. Macam contohnya ambilan kah, modal tambahan kah, ataupun catatan pembukaan. Okay. So, ini dia punya memo ya. Dia tulis di atas ni memo, dia tidak ada salinan ataupun asal. Lepas tu dia tulis nama company-nya siapa. Okay, Shen Furniture. Alamatnya dengan nombor telefon. Kepada siapa memo ni dia bagi? Kepada pengurus akaun. Daripada siapa? Mary Jane Jebinet. Jebitan. Okay. Dia tulis memo ini adalah daripada bos kepada dia punya pekerja lah, pengurus akaun. Bila dia tulis 2 Ogos 2016. Okay, yang ini paling penting perkara ni. Apa tujuannya dia keluarkan memo ni adalah pemilik mengambil sebuah kerusi plastik berharga RM25 untuk kegunaan keluarga. Okay, so dia tulis di sini dia punya tanda tangan. Okay. Lepas tu memo ni akan digunakan oleh pengurus akaun untuk rekod lah dalam dia punya inventory sudah berkurang lah sebab sudah ada berlaku ambilan. Ni dia mengambil. Inilah tujuannya. Di sini ada tips lagi. Dia cakap contoh urus niaga yang menggunakan memo di sini contohnya pemilik membawa masuk aset, pemilik membuat ambilan daripada aset, perniagaan mengeluarkan barang niaga untuk tujuan promosi. Untuk tujuan promosi bukan untuk pribadi ya, untuk tujuan perniagaan sendiri pun boleh gunakan memo. Ini biasa nih keluar dalam exam. Dan ABT dihapus kira sebagai hutang lapuk pun masuk dalam memo ya, sebab dia tidak ada dokumen sokongan untuk mengatakan kita mau hapuskan ABT ni sebagai jadi hutang lapuk. Hutang lapuk ni maksudnya contohnya kita ada penghutang ABT, dia ada hutang 2,000. Okay, jadi daripada 2,000 tu ada 500 yang sudah berbulan-bulan tak dapat dikutip. Dan akhirnya kita isytihar dia sebagai hutang lapuk. Hutang yang memang tidak boleh dikutip sudahlah. Kita declare dia sebagai belanja. Jadi dokumennya adalah memo lah di sini. Baru dibagi dekat pengurus akaun. Dan pengurus akaun akan rekod lah dia dalam kita punya buku perniagaan. Okay, cepat. Okey, memo ni juga tidak terhad untuk perakaunan saja. Memo kita boleh guna untuk panggilan perjumpaan, pembantalan perjumpaan dan peringatan. Hanya memo yang berkaitan dengan perakaunan saja perlu disimpan untuk tujuan perekodan. Kan biasanya kan kalau kita macam kita mau kasih inform dengan kawan-kawan contoh memo. Kamu akan tinggalkan macam notes bah. Kita panggil yang sticky notes tu kan. Biasanya sebenarnya kalau dalam perniagaan kita panggil benda tu memo. Memo. Okay, biasanya memo meeting. Dong kasih keluar lah memo. Okay, memo yang lebih kurang macam ni, dia punya format dekat dalam perniagaan tu, tapi perkaranya itu untuk apa? Tetapi untuk kita dalam account, kita tidak akan ambil pot benda-benda tu sebab itu bukan kita punya kerja. Kerja kita hanya yang berkaitan dengan perekonomian saja yang melibatkan duit lah. Duit ataupun aset-aset perniagaan yang perlu kita rekod. Itu je. Ya. Kalau kamu bahagian administration, dia bukan account lah, bahagian macam pentadbiran, pengurusan, pengkeranian. Yes, baru dong ambil pot yang rekod-rekod memo-memo yang untuk perjumpaan tadi itulah. Kalau kita ni bahagian account tidak. Sebab tu dekat dalam company tu kan ada beberapa department. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya. Ini dokumen sumber yang paling penting lah, iaitu invoice. Okey. Invoice ni adalah dokumen perniagaan yang digunakan ketika pembeli membeli barangan secara kredit. Secara kredit ni ingat kan secara hutang. Ada orang mau masuk? Tidak juga. Okay. Kemudian invoice ni dihantar kepada pelanggan untuk memaklumkan tentang amount yang perlu dijelaskan. Okey. Invoice ni kan siapa yang hantar? Iaitu bukan kita. Kalau kita lah contohnya pelanggan kan, kita mau membeli. Tapi kita beli secara hutang lah, secara kredit. Jadi kita yang akan dapat invoice ini. Bukan kita yang keluar invoice. Okay? Kita dapat invoice ni daripada pembekal kita. Okay? Invoice ni apa yang kita dapat adalah jumlah amount yang kita jelaskan. Contohnya macam ini.
Okay, kepada siapa tu, maksudnya kita ni enterprise yang siapa yang mengeluarkan krisis. Okay, berapa kita nilai 1080 yang perlu kita bayar. Okay, di sana bahkan kepada pelanggan invoice salinan disimpan oleh bekal. Macam salinan dokumen ada di pelanggan. Kalau kita sekarang yang membeli sebagai pelanggan, kita lakukan. Tapi kalau kita sekarang yang pegang itu di salinan tu, salinan. Kemudian di dalam ini ada syarat angkutan yang bermaksud pengangkutan barangan ditanggung oleh bekal. Yang ini syarat serahan angkutan dibayar. Ini maksudnya termasuk dalam apa tu kos mengangkutkan. Kalau kita antar barang kan mesti ada COD. Ingat kamu COD. Yang charge itu sebenarnya dalam kalau bisnis besar syarat angkutan dibayar tu adalah tu yang COD tu, kos pengangkutan tu ditanggung oleh pembekal. So kita bayar. Kemudian ini lagi juga yang penting adalah perkataan ini titik itulah. KNKDK merupakan singkatan dalam ini penting kepada kesilapan dan kegagalan dikecualikan. Syarat ini membuat pembekal membahas invoice yang silap sama ada kesilapan lebih tercatat. Perkataan ini menyebabkan lahirlah dua lagi dokumen sumber. Okay, yang kita akan tengok selepas ini atau masuk KNKDK. Ini penting, tapi penting ya. Okey. Maksudnya urusnya itu confirm berlaku. Okay. Ini sudah berlaku, kamu sudah dapat jadi invoice pun keluar. Okey. Kemudian kita pergi kepada nota debit. Okey, nota debit ni untuk memberitahu pembeli bahawa bagi hutangnya telah bertambah. Debit kalau wajar kamu last week debit tu kalau dekat bank dikeluarkan makluman debit duit buku, tapi kalau ini bukan dekat bank nota debit ni bukan dekat bank, ini dekat dalam di luar bank. Maksudnya kita punya hutang bertambah. Ingat ini yang kamu selalu selalu tertalik tersilap. Nota debit hutang bertambah. Makluman debit yang minggu lepas kita belajar tu maksud duit kita di dalam bank berkurang. Okey. Bila kita guna debit lah. Okey. Apabila butiran tertinggal dalam invoice, ya, bila sudah tertinggal kita punya hutang kita sepatutnya 2,000, terkurangnya bila terkurang kita keluar debit. Fahamkah kamu ni? Ini kita pemikirannya sebetulnya kalau orang account ni kena berfikir aras tinggi ya. Faham? Butiran tinggal dalam invoice. Bila butiran tertinggal rekod, dia tulisan dia punya perkaitan terkurang charge. Bila dia terkurang charge, kita kena tambah nilai INV invoice. Bila kita kena tambah INV, pula kita kasih keluar nama dokumen tu adalah nota debit. Macam tu. Respon lagi akan meminta menukar keluar dia sudah hutang barang, dia dapat sudah barang, bila tangannya dia mau tukar pula barang tu, bukan barang ni yang saya order ni, cakap saya ni
Jadi barang. Jadi in real kalau buat benda tu dekat mana-mana kedai sekalipun kan, kita sebagai pelanggan kan, kalau kau pergi kedai pun kamu akan kena charge tu, ataupun tidak pun kalau itu kesilapan kamu atau kesilapan peniaga tu sendiri kan, orang pun dia tidak suruh kamu tu, suruh dia tidak mau tarik duit lah, dia tidak mau, paling barang tapi dia tidak mau charge. Yang penting duit yang kamu sudah, amount yang kamu sudah bayar, dia tidak mau kasih kurang lah, lebih kurang macam tu real life. Tapi ni kalaulah pelanggan ni dia mau tukar ganti barang, dia kena charge. Charge ni dia kena bayar lagi lah, macam dia charge tambahan. Charge ni macam duit lah, kita kena kasih. So bila kita kena charge sekarang ni, maksudnya kita punya, katakan invoice kita sebelum ni 2,000. Jadi dia dengan charge tambahan. Kalau plus dengan charge tambahan, meaning that dia kena nilai INV, betul? Bila dia level ini, maksudnya dia kena keluarkan nota debit. Macam tu kaitannya. Kena tambah sebelum pakai terus nota debit. Bila kamu kena tambah nilai, kena, itulah relation. Ketiga, faedah kena kembangkan kerana lepaskan invoice. Lambat nak bayar hutangnya. Sudah tuliskan dalam invoice tu, contohnya itu tulisnya dalam masa 3 hari kamu berdiskaun. Ini syarat diskaun. Tapi ada syarat kredit, memang dia tulis terma kredit. Adalah itu borang terma serius ni tulis ni biasa syarat diskaun. Okey. Terma kredit saja kamu boleh, lepas tu kamu kena kasih hutangmu. Kan macam tu. Jadi dia sudah lebih 1 bulan. Jadi bila dia terlebih 1 bulan dalam terma tu dengan syarat ni saya tulis tu, kalau terlebih 1 bulan kamu kena faedah. Kan macam kamu bayar dengan alur kan, kamu mengutang 1,000 tapi nak bayar 5,000. Jadi sampai mana 5,000? 4,000 tu dia punya faedah aja. Dan dia macam bunga lah. Sebab hutang kan. Jadi orang yang masih hutang tu caranya dapat income daripada faedah-faedah. Dunia penghutangan di hari ini berleluasa. Sebabnya kalau dalam pun dia benarkan sebab bantu kan, terutama macam kita beli kereta ke, maka kita mana ada duit banyak kan, 1,000 bukannya duit tu boleh dapat macam dari langit kan. Jadi apa cara, tapi kita masih mau juga rumah, kita perlukan kenderaan. Jadi apa kita buat, kita mengambil perkhidmatan kredit hutang yang disediakan oleh pihak bank. Okay. Jadi bila kita kena macam kedua, kena tambah faedah INV 2,000 tambah faedah. So apa dia relationship, kita kena tambah INV kita sebelum tu. INV itu maksudnya invoice. Invoice bila kita sampai level tambah invoice, ya kita kena keluarkan nota debit. Kurangnya ni, kurangnya macam satu kurang charge. Kurangnya tu ni maksudnya sepatutnya 1,020 1,200. Sepatutnya nilai INV kamu 1,200. Tapi sila tulis 1,020. Itu kan. Kasih keluarkan nota debit. Kemudian bayar karena pelanggan tidak
ambil kau. Pun berlaku. Ni maksudnya apa kelas? Dulu masa cikgu kerja dekat dekat Watson, dulu cikgu pernah kerja Watson masa cikgu belajar dulu. Pembekal ni, diorang akan hantar barang-barang atau apa barang dijual dekat Watson kan? Kosmetik, shampoo, ubat, barang lebih kepada apa lah macam tu. Ada juga lah makanan orang hantar lah. Okay. Akan simpan benda tu dalam satu box special lah, box tahan lasak. Okay, box akan link, dong ada barcode-nya. Memang dalam box tu semua barang sudah dimasukkan lah ikut daripada kedai. So, kalau kami sebagai orang yang membawa waktu tu, kami lah pihak Watson dekat tidak pulangkan box tu kepada pihak yang menghantar barang tadi, maka invoice kami tambah lagi. Sebab bekas kosong yang dia maksudkan bukan bekas kosong nilai, bekas kosong yang akan digunakan untuk barang dan boleh guna selama bertahun-tahun. Okay, bekas kosong ni maksudnya jugalah valuable juga bernilai. Jadi bekas kita tidak kasih pulang, kita kena charge. Kita kasih nilai invoice dan akhirnya disediakan dalam sebuah salinan melibatkan orang dalam dengan orang luar. Mana yang salinan dihantar kepada IDC pembekal. Macam sekarang ni, kita membeli secara hutang, so kita adalah siung. Siapa so ini kemudian inilah dari 5 kena. Nota kredit ini adalah dihantar untuk memberitahu pembeli bahawa baki hutang berkurang. Bagi tahu hutang berkurang. Kredit kan, hutang tu berkurang. Kalau makluman kredit, kita perlu tambah dekat bank. Itu ceritanya. Okey, bila kita guna? Okey, pertama pulangkan barangan nama rosak tidak sama yang ini tidak sama ini tukar barang ini tidak sama. Ini ganti barang bukan kesalahan pihak kita. Biasanya disebabkan kesilapan pesanan lah, tidak melibatkan nilai. Disebabkan biasanya pengurusan inventory itu oleh pihak pembekal ataupun pihak kita. Pas pulang, barang ni sudah rosak juga oleh pembekal, so boleh si pulang. Tidak sama model banding dengan barang yang order, boleh kasih pulang. Jadi bila dikasih barang, tapi dia nak ganti, dia mau kasih pulang je. Bila dia kasih pulang, secara otomatik barang rosakan. Dalam invoice tu ada 3,000. Daripada 3,000 tu, ada beberapa barang yang dihantar itu ni, contohnya rosak lah, katakan rosak. Itu rosak. Ganti balik kah? Dia mau kasih pulang terus. Bila dikasih pulang, secara otomatik kamu akan jadi apa? Berapa? Berkurang. Bila berkurang saja, terus kasih keluar data contoh itu dia punya kembali
kas kosong nah macam punya utang tapi dia ni cikgu cakap lah pembeli lah balik jadi kontra empat tak payah bayar orang bayar kita punya utang kurang itu adalah kurang yang dipesan maksudnya ni maksudnya order lah kita order kan kita order atau pesan kita pesan 101 item sekarang sampai yang kita yang diterima cuma 100 yang sampai jadi kan bila kamu tengok dekat belakang Genting Mas kan ada lori-lori dekat Mr. DIY kah ada banyak lori besar tu kan dorang barang dulu di barang itu semua datang daripada semua pembekal di seluruh sana dia datang pergi dekat mana contohnya jadi sebenarnya sebelum barang tu sampai order 101 item gula-gula sudah barang tu sampai dekat belakang Maidin tu dong akan kira lah satu-satu dong betul 100 kira-kira cukup satu didapat tidak cukup satu bukan dong je lah yang berdiri mengira pihak penghantar tu pun ada di situ juga untuk kita bukan tidak ada penipuan lah kontrol lah jadi okey sudah ada satu barang dah sampai bila barang sampai kita punya invoice perlu kita kasih kurang kita akan not credit pembayar lah boleh lebih nyata maksudnya sepatutnya harganya RM 3.000 sepatutnya tetapi dia letak yang diterima RM 3.330 ringgit biasanya lebih kurang je lah sikit biasanya macam itulah manusia jadi terlebihnya 100 je baru utang apakah di sini 330 ringgit so terlebihnya tak apakah membuat kena kasih kurang nota dihantar oleh kita jadi kalau kita 7 kurang kan so short kamu cuma ingat invoice tambahan yang untuk akan bagi dalam invoice nota kredit yang digunakan untuk mengutang dalam invoice ingat glosari so ini nampaknya kita yang membeli secara maksudnya kita adalah kedai Citra siapa kita mengutang kepada kedai apa yang kasut jenama kasut tetapi kenapa nota kedai Ali dia mau bagi sudah tersalah hantar iaitu hanya 40 ringgit adapun 40 harganya 370 ringgit ada 12 pasal jadi dia bagi 78 ke tolak daripada basket Indomie sampai dia nak pakai ni kita salah order bukan dia mau kita pergi bil kadar bayaran dikeluarkan oleh seperti bil elektrik, air, telefon,
ada peringkat tentang perlu perikatan yang digunakan. Kamu ada jumpa bilet kan? Halo? Aduh ya tadi depan terangkan. Ada apa pasangan kah? Ya ada cikgu. Tidak kamu tadi itu aduh nanti apa lah? Tidak terekam aku jangan pulang. Aduh kan tidak apa nanti suruh sendiri. Sekarang ini ada sedikit lagi masa. Cek settle sudah kan bil diurus niaga dalam dokumen sumber. Okey. Punya fungsi berbeza, jadi kita sebagai keluarkan dokumen sumber yang betul dan sesuai dengan urus niaga yang terlibat. Okey. Ya, kita suka-suka aja. Kita sudah kenal lah semua benda-benda, tapi kita tidak mengeluarkan benda yang betul. Yang asal, yang salinan, letak sembarangan aja, format longgang. Jadi, berikanlah pada. Okey, so ini senanglah kamu tengok. Ajarkan, kamu sudah hafalkan klasifikasi account jualan bersih. Jualan bersih. Jualan bersih ni jualan ni terbagi tunai ataupun secara kredit, secara hutang. So jualan sumbernya bil tunai. Okey, ini ya. Apa yang akan kita salinan? Okey, salinan. Aliran dokumennya dari penjual kepada pengusaha. Macamnya, mau faham benda ni, kamu kena put yourself, letakkan diri kamu sebagai peniaga. Macam tu. Penjual. Okey. Sekarang ni kita menjual secara tunai. Apa yang dokumen kita akan kasih keluar? Tunai. Yang salinan kita pegang yang akan bagi kepada pembeli. Maksudnya kita lah. Kita penjual alirannya. Secara hutang. Kalau secara hutang, kita jual. Kita menjual kayak jual secara hutang lah. Orang lah membeli dengan kita secara hutang. Apa yang kita kasih keluar? Invoice. Ya, salinan kita akan pegang yang asal kita akan bagi kepada pembeli. Okay. Kemudian, kalau ada berlaku pulangan barang niaga dan juga pulang jualan, maksudnya pulang jualan ataupun pulangan masuk. Jadi, kalau ada berlaku barang, maksudnya kita punya kita ni jual kan. Jadi ada berlaku pulangan jual kasih balik lah. Jadi apa yang kita kasih keluar kepada pembeli? Kita kasih keluar nota kredit. Kita tahu kurang. Kita kasih keluar kepada pembeli. Okay. Tapi salinan kita pegang asal lagi dekat. Kemudian invoice kita terkurang charge. Hutang lah hutang. Invoice kita. Okay. Invoice yang kita keluarkan ya, invoice yang kasih keluar terkurang charge. Kita buat, kita bagi tahu dekat kita pembeli bahawa perlu ditambahkan. Jadi yang asal beli, ini cikgu letak sini. Asal. Yang asal bagi pada pembeli, yang salinan kita pegang. Nah, ini asal. Okey. Pentingnya salinan ni penting. Okey, komponen jualan. Okey, kita ada kalau kita sebagai seorang pembeli, yang merah ni pembeli. Kalau kita membeli, kita akan dapat bil, tapi kita dapat yang asal, yang penjual ni akan pegang yang tentu je. Manalah dong si Zuhair ini. Si Izwan. Kemudian kalau kita membeli secara kalau kita membeli sama juga still dapat kita dapat membeli. Kita akan dapat invoice. Okey, bukan kita kasih keluar invoice, kita dapat akan pegang yang asal. Inilah kita dapat yang asal, yang penjual akan pegang kontra yang
di atas nih. Invoice terkurang, kita kasih keluar nota debit, kita buat nota debit dan salinan penjual. Manakala kos beli contohnya macam angkutan, upah, duty, semua tu akan menyebabkan kita punya invoice terkurang charge. Jadi kita nota debit kita hutang kita tambah. Okey, setiap komponen penerimaan ni maksudnya duit lah masuknya, duit duit masuk. Okey, bila duit masuk, contohnya urus diagramnya adalah bayaran tunai cek ke PBT untuk menjelaskan invoice. Okey. Okey. Mana satu? Komponen penerimaan. Okay, bayaran tunai. Kita tengok warna merah, kita siap dalam komponen penerima. Jadi apa kita akan pegang kita akan pembayar. Contohnya pembayar ABT lah, dia bayar hutang. Dia ABT akan pembayar ABT. Contohnya dia ini ABT. Dia bayar hutang kita. ABT ni akan pegang resit rasmi yang asal. Okey. Terima sewa. Kita ada bangunan kita besar. Jadi tapi kita nak mau guna semua, kita guna sebahagian je. So sebahagian tu kita kasih sewa dekat. Apa yang kita akan dapat? Sewa. Jadi kita duit sewa, kita tak dapat duit, kita dapat sekali dengan dia punya sumber, iaitu rasmi yang salinan juga. Kemudian kita pindahan kredit terus ke akaun pembayar. Macam kita ni penerima ini adalah dia daripada punya daripada bank itu datang daripada kita akan dapat maklumat kredit. Ini duit bertambah balik. Kalau dekat bertambah, kalau di luar bank duit yang kredit itu kurang. Ya. Sekarang kita tengok pula komponen pembayaran. Okey, komponen pembayaran ni kamu nampak tu itu adalah senang. Kita bayar sewa, gaji, upah lah yang tiada resit, voucher bayaran. Pada siapa? Kita yang membayar kita pula. Kita sewa, gaji, upah, belanja lain ni, okey. Tidak ada salinan. Terus kita bagi. Terus kita bagi duit. Okey. Bayaran ni rekod simpan dalam sebagai kita punya untuk direkodkan dalam buku. Okey, kadang kalau tunai voucher ni kalau kita bayar guna tunai ya. Kalau guna cek kalau guna cek kita akan cek. Cuba saja kamu cek tu kan boleh kasih potong apa tu ada jahitan tu kita kasih boleh. Yang satu dekat bank lah, dekat siapa-siapa terima. Okey, contohnya kita gaji ke upah, kalau gaji kita kerja kita lain kita bayar yang bayar sewa, kita bayar punya macam tu lah. Okey, so okey, komponen pembayaran yang lain. Sekarang bayaran macam elektrik, air, telefon, kan macam itu. Okey.
Resit rasmi. Resit rasmi ini maksudnya either tu, kamu boleh guna cek atau cash kan. Kita contoh pembayar. Kalau kita pembayar, maksudnya yang salinan ni kita akan bagi kepada orang yang menerima duit itu. Faham? Ini terima keluar. Terima. Okey. Bayaran ni yang kita simpan. Okey. Charge bank, buku cek, kaedah mana. Okey, ini kompon bayaran kan. Out. Out. Okey. So, kan bank, contohnya charge bank, cek faedah over pinjaman. Semua kita dia berlaku dalam bank. Kita tengok bank kita, akaun kita kurang duit. Keluarlah maklumat debit. Kita minta apa? Bank, SMB Bank cakap, kenapa berkurang? Okey. Sebabnya kita akan charge bank berkurang. Jadi ingat cakap cikgu, kalau berkurang. Tapi kalau tadi dekat luar berubah balik. Okey. Perolehan aset semasa. Okey. Aset bukan semasa. Okey, aset semasa ni contohnya apa? Kenderaan, mesin, lepas tu perabot. Okay. Ya, ini contoh yang kamu apa tu komponen-komponen aset bukan semasa. Contoh. Jadi kamu dapat gambarkan apa contoh aktivitinya. Aset kita siapa kita pembeli di aset bukan semasa secara tunai. Jadi kita akan bila kita akan dapat tunai yang asal. Manakala yang bekal ni dia akan pegangnya. Kalau kita beli secara kita akan simpan. Cek ni cek kita yang pegang. Okey, cek kita tunai, kita pun bayarlah. Kita simpan cek tu kita dekat orang yang kita bayar lah. Okey, beli cek perabot 3,000 tak mampu bayar, tak mampu cash, kita beli secara hutang. Pakai invoice. Okay, invoice bukan kasih keluar, kita dapat dari yang mana asal kita pegang yang pembekal. Kemudian membawa masuk aset semasa peribadi. Okay, ini kita kasih kita yang buat. Okay. Dalam kita cakap kegunaan dalam ambilan. Kita mengambil tunai tangan. Memo. Kita kena buat memo. Ambil bank. Kita ambil tunai di bank, kita boleh gunakan. Kita buat memo ataupun kita punya buku cek yang kertas cek tu depan. Bila barang niaga, ambil barang niaga pun kita memo, buat memo. Bukan jasa pun kita tulis buat ambilan. Okey, yang terakhir kontrak. Kontrak ni adalah maksudnya duit tu tak mana-mana. Okey, sama ada dalam kedai ataupun duit tu kita kasih masuk akaun bank kita. Duit tu tak keluar daripada peniaga. Di situ-situ je dia pusing. Contohnya ada dua kasih tunai di tangan, deposit kita kasih masuk. Kasih masuk tu ada simpan. Okey. Maksud duit pendahuluan deposit di sini maksudnya duit tu kita kasih masuk, kita simpan.
So kita akan guna slip kita bank ni memang bank sudah ada dekat kaunter tu, itu kita isi slip bank. Okay, biasanya dia macam beberapa salinan yang asal tu kita dibagi salinan tu bank yang akan simpan buat rujukan dorang, tapi sekarang ni pakai benda ni, tapi for the time being kamu okay. Kalau pula buat tunai itu ditunai, duit tunaikan tu maknanya duit kita kasih keluar, kita kasih keluar, withdrawal, kita tapi kasih masuk dalam kedai, macam maksudnya. Ini si tadi. Ini tangan ni bukan duit di tangan pribadi. Ini duit di kedai masuk dari akaun ini. Duit di tangan kasih kita. Okay? Duit di akaun kita, tapi dan kemudian kasih masuk dia itu tak di mana-mana, duit itu dalam company juga. Cuma dia punya aliran tu daripada akaun bank kita kasih keluar. So, kita mau guna cash. So, bila kita mau kasih keluar, kita boleh guna slip. Tapi kalau slip tu untuk pengeluaran. Okay, ada dua slip, satu slip masuk duit. Ataupun kita guna kereta cek. Kereta cek tu kita simpan. Okay. Cek kita bagi dekat sudah semua. Ini kita lihat. Kalau kita itu ini kita dapat, bukan kita kasih keluar. Okay, ini pun kita dapat, kita kasih keluar. Nota kredit tu kita bukan kita kasih keluar, kita penting. Nota debit ni pun gas tambah hutang kita oleh bil ni kita buat, kita yang jual ataupun beli. Invoice ni pun dia yang buat. Ini pun kita buat. Kalau dia kita membeli. Ini pun kita beli. Kalau kita jual, kita bayar. Nota ini pun kita setra. Okay, ini untuk ya. Kita penerima. Kita mau bayar tu cek money. Kita terima tunai. Kita yang buat, kita terima. Dapat kita buat. Okay. Yang sama juga kita dapat. Kita dapat itu. Okay, maka ini pun kita dapat. Kita yang request pada bank untuk kasih keluar apa yang berlaku dekat bank sampai kita punya tambah kat dalam tu. Bayaran. Okay. Di sini kita yang buat blockchain. Okay, tapi kita tidak bagi simpan untuk kita punya rujukan perekonomian. Yang ini kita simpan. Buku cek tu bukan kita yang buat, bank yang buat, tapi kita yang buku cek pada bank, dan buku cek tu memang adalah tebal, jadi kita tulis je lah. Nanti kita kasih koyak bagi dengan rata simpan. Okay, yang lain juga sudah kata-katanya. Yang makluman debit tu kita dapat. Bukan kita buat, kita dapat. Bagi. Yang okay. Kita sudah selesai. Cik rasa tidak sempat lah. Sudah habiskan 8.30. So, diskon niaga ni cikgu akan mau
ya. Boleh. Sekejap. Model diskon ni. Okey? Okey, so hari ni kamu punya kerja rumah latihan minda 3 poin buat. Kan perniagaan yang terlibat setiap scenario berikut. Okey, contoh membeli barang dari tadi so panjang buat tu semua tu. Ini 8 dokumen beli barang voice salinan. Cuba. Ini dah semua ni. Lepas tu yang kedua nota debit ni berdasarkan nota media debit. Pak Aziz kedai Sinen dan debit keluarkan. Jadi ini harus cikgu faham. Okey. Sampai di sini saja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey.